11 Mei tahun ini. Latest dah ni. Ni latest. Jadi yang ini sebenarnya dia terkait dengan semua persoalan hidup saya dan saya menzahirkan benda percaya besar ini keturunan. Ini moyang saya. Ini gambar dia. Ini. Keturunan. Okey. Kalau siapa yang saya ingat peminat sejarah kalau dia Google gambar-gambar zaman British, ini sebenarnya di Batak Rabit di Perak. Tak kabin pegang ni. Ada gambar ni saya akan tunjuk gambar yang macam mana. Saya akan jadi buku. Ini kulit bukunya. Kulit buku. Okey. Jadi sekarang saya dah kena gini Dah kena ni. Sampai dah kena. Dia kena lanjut kan? Sampai ke buku je ya. Sampai ke buku. Tapi title tu bang. Okey, Merah Silu. Okey. Sebab saya lama follow abang ni. Merah Silu. Okey, bila saya nak menerbitkan buku, mula-mula saya dapatlah orang katakan tapi dia orang tak saya tukar ini. Saya tak setuju sebab saya buat cerita berdasarkan pengalaman sebenar. Betul kan? Kan? Dan sebenarnya bila saya sampai ke Aceh dapat jejak setelah saya dihalang keluar tu berasa ni kan, masa tu saya tergerak dalam hati kalau aku buat cerita tentang ni atau pakai title ni, berpetualang ke Aceh. Kenapa berpetualang? Berpetualang bahasa Malaysia berpetualang ni orang jahat, tapi kalau di Indonesia berpetualang ni travel dia adventurous. Dia travel with a purpose. Lain maksudnya. Yes, saya ada pula sampel buku tu tak bawa sini. Dan sebab yang ada buku ni, buku 14. Jadi, kenapa Merah Silu? Sebenarnya saya meminjam nama nenek moyang. Merah Silu tu. Kalau orang yang mengerti sejarah dan ataupun tahu sastra, kalau mereka pernah baca hikayat Raja-Raja Pasai ataupun baca Suratul Sulatin pun, ada diceritakan ni zaman sebelum ada Aceh pun, satu dia cerita dia buka macam ni kan. Dia kata Nabi pernah bersabda, akhir zaman esok akan muncul negeri nama Samudra. Betul? Apabila kamu dengar tentangnya kan, hantarlah orang ke sana untuk mengislamkannya kerana dari situ akan muncul ramai wali. Itu cerita dia kan, itu pembuka cerita dekat Raja Pasai. Jadi balik pada ni, kawan-kawan kan, ada satu watak ni keturunan raja, dia nama dia Merah Silu lah. Memang ada dalam cerita ni kan. Dan dalam sejarah Melayu pun ada cerita ni. Jadi Merah Silu kalau cerita panjang lah. Dia ada makan semut, kucing apa semua. Tapi di pendekkan cerita, dia ni yang dicari rombongan tadi. Sebab dia buka tinggi nama Samudra. Bila rombongan datang bawa peralatan dia buka, kita belakang balik. Kalau mengikut cerita orang kategori, tapi sebenarnya dia bukan hadis, tapi ada. Contohnya Profesor Dakik pun menyokong benda ni. Dalam cerita pun historical contribution dia menyokong cerita ni. Ada kuatnya asasnya. Ada asasnya bahawa memang ada wasyat begitu rupa dihantar untuk mencari seorang raja ni. Tak sebut nama, tapi nanti ada tak ada dah. Contohnya bagi Quran di Mekah tu, walaupun dia tak belajar, dia dah boleh baca. Kita. Jadi dan nama dia di Merah Silu. Bila ditambah kembali dia jadi Sultan Malik Saleh. Sultan Malik Saleh mengasaskan kerajaan Sultan Malik Saleh dan kerajaan Sultan Saleh yang paling kuat first sekali berdakwah membawa Islam ke seluruh Asia Tenggara. Teruk lah. Jadi kita buat tadi kita pergi Aceh tu, kita rasa dengan apa semua macam-macam Habis empat tu. So saya rasa kalau betul lah ini jalan jadi saya betul lah saya. Kalau tak betul saya matilah. Kalau betul saya mati kau bilang itu Allah punya kerja. Jadi memang saya bawa rasa itu. Itulah nama Merah Silu. Jadi saya pakai mula bila saya nak promote situ, saya print buku, saya pakai nama Syarikat Wasilah Merah Silu Enterprise. Betul. Kedua bila saya masuk dan join apa nama? Buku ni pesta. Belum buku. Apa orang panggil macam chat dekat pakai avatar atau semua kan. Saya pakai nama Merah Silu. Tujuan saya masa tu, Nickname-nya tu. kan? Tujuan saya nak orang tahu siapa Merah Silu. Bukan saya. Cerita Merah Silu ni. Sekarang ramai orang tahu. Nak bawa balik dari Merah Silu tu. Saya memperkenalkan nama orang yang besar yang dulu orang tak tahu sekarang, saya lupa nama itu. Tapi masa saya bawa pada 2006, ramai orang tahu siapa itu Merah Silu. Bukan saya Merah Silu yang dalam sejarah. Original punya. Kiranya nama Merah Silu dibawa sehingga sekarang sehingga jadi terkenal. So orang akan faham apa itu Merah Silu. Saya harap bila orang faham apa itu Merah Silu, orang cari sejarah itu. Sebab ini adalah sejarah kedatangan awal kedatangan Islam ke alam Melayu ni. Dan kalau menurut semua ini ia terkait dengan hadis Nabi, dan kalau orang kaji dalam ia juga terkait dengan hadis akhir zaman. Kenapa kebangkitan akan muncul dari timur? Dan kesinambungan tu masih ada. Ada. Dia tak putus sebab ini bukan cerita saya, ini cerita
kita perjuangan Islam. Sebab kalau macam saya sendiri saya rajin simpan plastik saya tak kenal. Tapi bila orang kata merah silu, saya dah bayangkan lah siapa merah silu tu sebenarnya. Orang yang bertanjak. Sebab saya selalu nampak. Jadi identiti tu orang tahu tapi sejarah merah silu tu sendiri baru kita tahu. Dari mana asalnya, asal daripada mana. Okey tuan, so kita berbalik pada Laksamana Raja Mahkota ni. So sejarah ni asal mana? Okey, gini izinkan saya menggunakan slide sebab saya anggap tadi orang tak tahu cerita. Okey. Kalau ada orang follow pada tahun 2006 pernah berlaku satu peristiwa dibawa kembali dua jasad tokoh pahlawan Perak daripada Singapura ditanam balik bawa ke Perak. Diorang ni sebenarnya dibuang negeri. Dibuang negeri, jadi meninggal di Singapura lepas sampai 100 tahun digali balik dan dibawa. Jadi ada dua jasad ni, satu adalah Ngai Ibrahim, satu adalah Muhammad Amin. Muhammad Amin ni adalah moyang saya, dia kenal ni lah semua ni. Ngai Ibrahim ni menantu dia. Menteri Ngai Ibrahim ni saya tahu, kalau orang baca sejarah orang lebih kenal nama Ngai Ibrahim. Orang kenal Ngai Ibrahim. Sekarang saya nak angkat nama Muhammad Amin. Okey, inilah. Okey, saya nak angkat bukan sebab ni nama kapal pun ada ni, KD Laksamana Muhammad Amin. Tapi lah saya lihat sendiri sekarang anak cucu, orang lagi besarkan kita Ngai Ibrahim walaupun sedang juga. Kan? Sampai ke peringkat report yang saya baca dalam surat bahawa dia sebut naik kapal KD Laksamana. Padahal nama penuh KD Laksamana Muhammad Amin. Kapal ni yang bawa jasad ni. Jadi inilah contoh orang tak tahu siapa Muhammad Amin ni. Dan orang yang nak tutup sampai nama kapal tu kini semua pun tak kena sana. Pendek dekat. Pendek macam tu. Okey. Ini pun saya pun tahu ni. Okey, ini kapal dia. Satu cerita menarik dengan kapal ni ada 4 biji kapal sekelas macam ni jenis korvet. Korvet ni ada kapal perang paling kecil. Sebenarnya 4 biji kapal ni sebenarnya ni tempah oleh Iraq. Untuk tentera lawan Iraq tahun 80-an tempah daripada dibongkar di Itali, tapi disebabkan dia berperang dengan Iran maka dia dilarang ambil kan. Jadi kapal Islam 80 tahun di sana ada 4 kapal satu kelas dalam Malaysia beli. Jadi bila Malaysia beli bawa ke sini dia panggil kelas Laksamana. Dia pakai ada 4 orang Laksamana. Laksamana Tun Abdul Jamil itu cerita zaman Johor maka Laksamana Hang Nadim. Hang Nadim ni zaman dah Johor juga. Maksudnya Melaka dah jatuh. Kemudian 2 orang daripada Perak. Satu Laksamana Tan Kusuma, satu lagi Laksamana Muhammad Amin. Tan Kusuma Muhammad Amin ni adalah maksudnya ada suku dalam keluarga ni Okey, depan ni. Yang ini okey, maka ditanam balik pada Masjid Kubiah. Jadi Laksamana Muhammad Amin dia jasadnya ditanam kembali di makam di Raja Perak lah. Lepas tu yang matang ni, matang Ngai Ibrahim. Okey. Jadi masa tu sebenarnya beli ni report ni sebelah itu lepas sebulan sehari besoknya peristiwa ni berlaku 9 bulan. Okey, ni gambar saya ambil sendiri lah. Kalau nampak kan jadi kotak tu kecil itu bibim lah bibim kan lepas 1 tahun. Okey. Ini masa ni yang nampak ni sekarang Raja Muda sekarang, Raja Perak sekarang, Raja Jaafar. Masa zaman ni dia menjawab Raja Email, lepas tu Melaka tu masa ni MP Tengah Rosli tahun 2006 Okey. Sekarang saya ni tahun ni tu buka pesakit. Okey. Baru kita buka siapa dia. Saya baca. Sejarah mengenali Laksamana Muhammad Amin sebagai salah seorang yang menandatangani perjanjian Bangkok pada 20 Januari 1824. Okey. Rasanya ramai siapa yang tak tahu. Siapa tahu perjanjian Bangkok? Tak ada. Perjanjian Bangkok. Pernah dengar perjanjian Bangkok? Sebut pernah dengar Pernah dengar Okey, tahu Jadi perjanjian Bangkok ni sebenarnya adalah satu isu yang penting dalam perjalanan negara sebab ada sebab dia. Dia membawa pendekatan sosiopolitik negara sekarang. Tapi itu saya akan uraikan kemudian. Selama ini dia dikatakan terlibat dalam pembunuhan Presiden pertama British ke Perak, iaitu General Lubbock pada 2 November 1875. Ini ramai orang tahu ceritanya. Orang Putih, Presiden kena bunuh. Dibuat sendiri bersama Sultan Abdullah, Sultan Kedudukan Perak, Menteri Ngai Ibrahim, Pada Budak Makmur, sementara yang mau bersih tengah Mahathir Lela, Datuk Sago, Pandai Indut dan Seputum dihukum kerana hukuman mati kan. Ni yang bawah ni tak payah ni, dia ada panjang ni kan. Saya nak bagi je Sepanyol
buku ni bukan cerita dia, buku ni kumpulan anak sekolah daripada zaman tadi lah, dari dulu lah apa kita ada. Ada dalam kandung. Ada, yes. Kau beli ni. Okey. Ini saya terpandang, saya ambil sebenarnya ini report-report yang besar awal lama lah tentang ini kepalaman yang lalu semua yang orang tak pernah tahu dah. Tapi saya review je lah sebab kita punya time biar kita sok jawab kan. Jadi setting the stage. Setting the stage maksudnya report. Okey, macam saya nak beritahu satunya antara yang orang putih datang dah tulis dia kata Muhammad Amin ni ada darah Arab. Dia orang tahu lah. Lepas tu dia kata ni orang tak tahu lagi kan sebab dua perkara satu sebagai laksamana orang pahlawan. Dia sebelum dia laksamana lagi dia dah hebat dah berperang. Betul? Okey. Kedua sebenarnya lagi dia kan orang putih catat ni dia laksamana. Sebelum dia laksamana lagi Muhammad Amin was perhaps the ablest financial among the Perak Malay period. Dia cerita zaman Sultan Jaafar ni tahun 1880-an. Biasa orang dengar pasal cerita kekayaan di Perak ni satu Nabi Ibrahim kata dia boleh beli kapal steam semua. Okey, kaya. Lepas tu dia waris lombong dengan waris kekayaan. Lepas tu dia bilang lagi daripada bapak dia Long Jaafar. Jadi zaman ni kalau ikutkan yang terkenal nama Long Jaafar. Tapi sebenarnya Muhammad Amin ni masa dia nampak financial apa maksudnya? Was perhaps ablest financial. Mungkin pemodal paling berkelebihan pada zaman itu. Jadi dia ni ada duit dan dia ada otak pahlawan tu semua kan. So saya nak buka sikit cerita lah. Okey, ni tak apa. Saya sebenarnya tak sempat nak ni semua. Ini kena ini. Yalah, ini watika politikan mana tahun 1899. Bidang kuasa dia masa tu kalau orang tahu Peta Perak tu selatan daripada Kampung Gajah sampai ke Bagan Datuk Kepala Laut. Itu semuanya jajahan kesultanan mana? Itu jajahannya. Yes. Itu sebagai jajahan ni. Sebagai laksamana satu negeri tu dia ketua perang lah. Kan? Satu lagi buat jahat-jahat maksudnya bawah situ, bawah dia dia tak lagi lah kan? Yelah, okey. Tapi sebenarnya dia pun gaji sebenarnya. Kalau cerita sebalik ni tapi tak boleh cerita banyak sangat. Nanti ada orang yang kata. Tapi dalam buku ada? Ada di sini kan? Sebab keturunan dia ada. Betul, rugi tak beli ni. Kan? Okey. Tak apa, ni saya ke depan sikit. Okey. Ni dia punya. Ini salah sila laksamana seperti dicatat oleh Winstead berdasarkan video kepada Raja Haji Yahya. Jadi disebut laksamana pertama ni tahun 70 lebih untuk Polivido. Ni sebenarnya ada beberapa versi dalam cerita kan. Tapi memang sini ni bersama kapal raja lah. Kapal raja Bugis, campur Aceh dan sebagainya. Cerita dia ada kan. Macam Putih Puasa ni biasa saya tengok. Nama-namanya Putih Puasa? Pak saya asal mana ada Gopeng. Oh ya, Gopeng lah. MasyaAllah, okey. Saya tiba-tiba saya nak memang berlumba. Okey, si Putih Puasa ni maksudnya kalau dia pindah ke pertama dia pangkat cucu kan. Okey, dia ni kahwin dengan Sultan Ahmadin, Sultan ke-18 Perak. Jadi daripada cabang itu ada darah belah sini lah kan. Saya sebenarnya ini saya nak menunjukkan kalau saya letak sebelah-sebelah ni salah sila Sultan Perak. Kan. Jadi kalau kita letak sebelah-sebelah sini, kita letak sebelah menyebelah. Sebelah menyebelah kan. Daripada Tok Putih Putih tahun Sultan Ahmadin. Jadi Sultan Abdul Malik Sultan 19 dengan Alam Mamat ni buku sini Raja Ahmad dengan Alam dua buku. Sultan Jaafar ni adalah sultan yang mengangkat Muhammad Amin sebagai laksamana dengan laksamana Muhammad Amin 3 buku. Dekat dia saudara je kan. Gerambat ni. Okey. Ni kalau nak cerita pasal kelahiran Perak apa semua satu cerita yang panjang lah. Mungkin boleh bertanya soal jawab kan. Saya nak clean through, okey. Ini sebenarnya berlakulah beberapa perkara pada zaman itu yang menyebabkan satu perebutan tahta. Kemudian masa tu bila dibawa masuk pelompok-pelompok Cina, lepas tu jadi peperangan peperangan laut, Tigri, Narisan dan sebagainya dan keadaan itu create condition untuk British campur tangan jadi saya tak nak panjangkan sangat ini semua ada dalam buku menunjukkan macam mana laksamana ni dalam mengangkat Sultan Abdullah. Sebab apa? Sultan Abdullah adalah anak Sultan Jaafar, dia raja muda tapi dia berlaku satu peristiwa yang mana bila mengangkat Sultan ke-24, patutnya raja muda pergi ke sana. Tapan dulu baru dikebumikan Sultan yang ke-24 tadi. Tapi dia tak pergi. Dia tak pergi kerana ada beberapa hal lah kan. Antaranya takut diserang oleh Raja Yusof. Ni cerita yang panjang lah kan.
Jadi dia orang naikkan Raja Bendahara. Raja Bendahara ni Raja Ismail, kalau ikut salah silap dia tak boleh naik sebagai sultan. Dia tak sebab apa, dia belah perempuan. Benar lelaki dia belah siang. Dia sebenarnya diletak di situ oleh Sultan Jaafar dulu supaya Raja Yusuf tak boleh naik dan tingkat. Dia ada cerita kan? Tapi kemudian dah jadi warna angkat juga Raja Budak Pulang. Inilah ada episod sampai berlaku dalam perjanjian Pangkor. Ini gambaran lah dari Rama. Okey, baik saya berceritakan ini ada catatan ni. Saya ambil daripada sumber-sumber dan juga daripada tulisan orang putih yang dicatat berdasarkan rekod di situ, dan saya tunjuk yang bahasa Inggeris dan saya buat saya punya terjemahan sekali nak tunjukkan peranan Laksamana di sini ya. Yang serta dan juga dalam buku. Yes, ada. Apa macam mana sebenarnya tanpa ada Laksamana Muhammad Amin ni, kemungkinan besar Sultan Abdullah tak naik ke 26 sebab dia kena beta. Dia kena beta dengan orang lain yang macam apa, contoh Ibrahim dia dah tolong angkat Sultan Raja Bendahara. Jadi dia tak nak dia memang tak nak Raja Bendahara. Tapi bila dalam meetingnya datang Laksamana, dia terus terbungkam. Lepas tu bila Andrew Clark, Gubernur Negara Selatan tanya, ni macam mana ni? Kalau kita naikkan Raja Budak Abdullah ni, habis sudah sekarang macam mana? Laksamana jawab, begini ada presiden dia. Betul. Dia jawab, kata Nanda yang pernah berlaku pada Nanda dia dulu, mungkin kita beri dia satu jawatan di Sultan Muda tu. Laksamana cakap. Laksamana cakap. Kau hanya dekat situ. Yes. Lagi satu ketuhan dia satu. Kalau ikutkan dia pakai tapak saudara pun dengan Sultan Abdullah. Umur dia 70 masa ni. Salah silap. Umur 30 lebih. Saya ingat Nabi Ibrahim dalam 60 lebih. Dia memang senior lah. Kan? Okey. Gambar ni adalah satu gambar yang agak terkenal dalam ni kalau cek internet Okey. Gambar ni saya ni sikit. Okey. Ni saya simple, zoom tak cantik pula. Dia simple lah. Okey, ada yang sikit. Bila zoom tak cantik Macam. Okey, fine. Ini saya jumpa ada orang yang dapat tapi tu je. Bukan clean kan? Bukan clean. Ini memang ada satu jenis lepas dia ambil daripada sumber yang ke sana. Okey, dalam gambar ni inilah Sultan Abdullah. Ini birds. Bagus. Ini siapa ni? Kepala gini macam kalau Jadi batak pun. Ini Raja Culan, jalan Raja Culan. Itu dah dia. Culan di KL, jalan Raja Culan di KL. Raja Culan tu anak Sultan Abdullah. Ini baby. Saya boleh pasal pula untuk macam ni. Orang kan ambil gambar, kan cuk dia nak masuk dia tangkap kejap kan. Baby gerak gini kita jadi blur tu. Memang kan. Orang lain kini kan asal dia buka macam ni. Sebab itu sebab tak ada dia. Kamera dulu lain kan? Ini satu-satunya gambar saya tengok ada Laksamana Muhammad Amin. Ni dia. Itulah dia. Nampak ada keris sini, dari sebelah sini. Okey. So, tapi orang tak tahu Datuk Sangkong. orang kata Tok Sagor belakang tu. Padahal Tok Sagor tak ada pun dalam gambar ni. Tok Sagor tak ada dalam gambar ni. Tok Sagor. Ini masa ni gambar dia ambil di Batan Abid. Batan Abid ni Sultan dulu sini. Ini kota keluarga kami. Tadi apa dia bulat dulu ya? Ini bukan yang buat cerita. Faham tak? Saya nak tunjukkan macam tadi. Kapal dah tetap, dah terang dah pergi di laut. Ini tak terang, tapi orang punya tahu cerita, tahu Datuk Sagor, tahu Majlis Palang Tak dekat sini. Sampai apa tau? Maaf, saya ada satu tengah running ni, teater ni dekat OC. Saya pada tajuk yang sama saya dah tengok masa dipentaskan di Lisan Melayu dalam sebulan lepas. Dia cerita pasal apa nama ni lah, Sultan Abdullah Perak semua. Dia menunjukkan bahawa dua pembesar paling rapat dengan Sultan Abdullah adalah Datuk Sagor dan Datuk Majalila. Salah fakta saya buat dia cakap. Semangat cerita tu betul, semangat, tapi fakta sejarahnya salah. Tidak. Datuk Sagor di Kampung Najar, Majalila di Pasir Salak, yang selalu bersama dengan Sultan di Hindia Perak adalah bersama dengan Shah Bandar. Jadi saya sebagai cucu saya ketua Menteri Mudarat. Nama saya Muhammad Razi bin Muhammad Safi'i bin Muhammad Arsyad bin Muhammad Wahid bin Qurang Arsyad bin Laksamana Muhammad Amin. Kan? Jadi saya memang saya terus terang cakap saya nak harumkan nama nenek moyang sebab saya tengok cerita ni banyak hilang. Sampai ke pinggir Cina saya cakap orang tak ada nama dia kata ada. Orang yang ada tak sebut. Orang yang kapal nama terang nama dia Tak terang. Pasal lu saya tak tahu. Kan? Okey. Jadi ini daripada ni lah. Kalau tengok dalam Akid Negara dia sebut sini. Sultan Abdullah follows Batan Abid from
probably ya. Dia kata yang kat belakang ni sebenarnya Syahbana Haji Muhammad Said Haji Hussein. Tak ada siapa kat sini. Tapi nama dia terkenal. Sebab apa? Sebab dia yang orang nampak berjuang depan-depan. Lepas tu perang habis. Padahal kerana Laksamana tu sejak Laksamana tahun 50-an sampai ujung sampai dia meninggal panjang cerita. Tak lain. Okey, ini saya tunjuk apa saya dulu saya tak nak baca buku dia, orang jahat tak nak. Okey kan, tapi sebenarnya sebagai seorang scholar kan, kita kadang-kadang buku musuh kita kena baca. Ini saya info kan, bukunya banyak cerita, saya jumpa satu orang itu kan. Jadi antaranya dia kata ni, 12 April Sunday, we all landed this morning at 8:30. Pukul setengah pagi dia landing lah daripada kapal dia, pergi ke Batak Kabit. Tu gambar ni ada kata kan. Lepas tu kata, we got one good photograph of the Sultan Laksamana Syahbana Sultan. Sultan, okay. Yeah. And Sultan pun ada dalam gambar ni. Sultan jadi tinggi tu. Okay. Sultan pun dia sebut dia sama. Sebab dia pergi sama masa ni. Sultan dunia tau 20 lebih. Masa ni dah 50 lebih dah. Tapi sedar pada ni bangkat kan. Sebab dia lah. Sebab apa dia bunuh. Okey kita. Okey ni lah. Saya tak ada gambar lain, inilah yang ada. Kalau ada siapa tak mana-mana terjumpa gambar sebab Muhammad tu saya saya memang nak. Okey, ini perjanjian Bangkok perjanjian Bangkok yang Jawi. Okey, syarat-syarat perjanjian Bangkok ini Raja Muda Abdullah Ikhlas Muda Sultan Perak, Raja Ismail tu Raja Muda Ismail lah, itu Sultan Muda. Okey, tak apa, lepas tu, tapi yang pada saya signifikan ni 6 perkara 6 Sultan menerima dan menjadikan dia sesuai terkawal, kita tak benar. Nasihatnya hendaklah diminta dan diikuti dalam semua perkara kecuali dia untuk kamu. Ini perkara besar tuan. Nampak kecil kan dalam ni, tapi inilah sekarang yang membentuk. Jadi Presiden Perdana Menteri Malaysia, inilah yang membentuk Ketua Malaysia sekarang. Inilah kelas dia terbentuk sekarang ni. Yang mana, maaf cakap kita ni negara Islam, majoriti Islam, 60% orang Melayu. Tapi kita nak buat undang-undang Islam, orang yang bukan Islam boleh persoalkan. Pasal apa? Pasal Raja Erick tu nak. Yalah, Presiden ni lah. Kan? Kita nak jaga bangsa kita nak undang-undang ketentuan kita, tapi orang lain berketut. Kenapa kan? Sebab apa? Kalau kita punya undang pegang betul, orang lain tak boleh judi, orang tu juga yang tak betul. Banyak benda yang orang belah tu buat untung atas empat kita. Jadi bila kita nak kekan undang-undang kesihatan kaum kita sendiri pun ada orang mengacau. Inilah presiden dia kan. Dan saya cakap sebab itu kenapa buku saya ni ada tajuk Perjuangan yang Belum Selesai. Okey. Lepas ni lah. Dia sebut Sultan menyiapkan yang tak ada hal. Yang itulah dia. Kita Islam yang kita sekarang. Semua perkara akan Islam yang sebut Melayu. Okey. Sultan pengusaha saya termasuk pengusaha saya, dia tak ada problem sebab apa tau. Dia orang melihat daripada kacamata watan Melayu. Dalam pemikiran orang Melayu, kalau agama Islam sebenarnya semua dah sama lah. Undang-undang jenayah, undang apa, semua dah cover. Tak ada masalah. Sebenarnya semua cover. Tak kira lah undang-undang pasal property ke apa kan. Tapi Mak Saleh punya bahan, itulah dia sampai sekarang ni, sampai orang nak challenge lagi. Undang-undang syariah dia kata inferior law, sampai nak batalkan lagi pula kan. Syariah boleh kacau. Kan. Okey, tak apa, ini pasal tak lepas apa semua. Kan. Ini kampung saya tu tak ada. Ni saya ada buat satu pergerakan nama hikmah, saya buat cek dulu. Jadi saya buat lama, kebetulan lah dalam saya punya perkara ketengahan lebih 10 tahun dulu, perkara 6 bahawa undang-undang syariah diangkat dengan saya common law. Ini tuan-tuan kalau kita betul-betul Islam dan kita ada faham perjuangan, ini antara perjuangan kalau kita ada dulu kita cuba angkat undang-undang syariah patut dengan si common law. Ya. Jadi kalau itu nak kita panjang lah sistem muamalah Islam berdasarkan undang dinar dan dirham. Ini kalau orang nak mengaji pasal fractional banking, kenapa kita tak dapat lari daripada riba ni, pasal apa? Doa kita tak berapa makbul sebab kita makan riba tak lari, tapi kita halalkan sebab kita kata memang sistem ekonomi macam tu. Sepatutnya kita cuba faham dan cuba cari cara nak keluar macam mana. Kan? Semua ni ada kena-mengena tuan. Macam mana? Saya sebagai anak cucu ya tuan, tok nenek moyang saya bila dia sedar, dia faham begini. Tiba-tiba dia faham begini. Dia faham bahawa British akan
tolong memajukan Perak di bawah Sultan. Rupanya dah terbalik. Sultan tu dah jadi tukang sains menghalalkan apa-apa je yang British nak buat kan. Ada tu. Setengah. Apa senang kan? Bukan apa senang? Okey, kita ada setengah jam lagi kan? Okey. Okay. Jadi kan dia orang ni bila satu ni apa ni dia orang dah buat lain lah ni. Jadi dia orang memang mesti nak batalkan. Termasuklah dah semua orang ni sampai di stop semua. Tapi dah tak boleh kan. Ada gerakan tu. Adalah gerakan macam mana. Okey. Saya nak tunjukkan apa tau. Bila berlaku pembunuhan birds, orang dah tahu lah Mahathir semua kena bunuh. Lepas tu dia orang ni kena buang negeri. Jadi sebab apa? Antara sebab saya dapat buat buku ni sebab sekarang ni tengah ada satu running court case di Mahkamah Syariah Ipoh. Ni nanti saya pergi lagi, lepas ni saya pergi Perak 12-13 ni ada lagi kan, melibatkan harta laksamana di Mekah. Ada. Ni saya tak pernah lagi saya ingat oleh tunjuk dalam buku apa, ini adalah geran Zaman Osmaniyah. Ada 2 geran, 2 lap tanah ni di dekat dengan Masjid Haram. Tak jauh daripada Hilton. Rasanya kita posisi dia macam kita tahu main gate di situ kan. Kurniaan lah Kan dia beli. Tapi yang best dia masa dia beli ni dia tengah kena buang negeri. Dia duduk proses list. Dia hantar wakil. 5 Muharram surat tak ada jual dulu kat Kusah. Kan 1494. Masa ni di proses list. Dia hantar wakil. Dalam buku saya dia ada mentak dia semua kan. Dia beli tanah, ada transaksi semua. ada transaksi. Dalam satu surat saya lupa ini satu, dia beli satu 300 rial. Satu lagi 900 rial. Dalam kat situ saya ada apa nama gudang 4 biji, ada bangunan asrama apa semua. Tanah yang sama sekarang ni nilai dia 4 bilion lebih. Macam tak logik kan? Saya dengar pun dengar cerita. Lebih lah kau cerita macam dongeng, tapi itu memang betul. Itulah dia. Itu memang dia. Sebab apa? Even tahun 2000 end of 2013 dia pun cakap 1 square kita. Macam ni duduklah 1 meter. Tiga lagi. 2 juta Saudi rial. Yes. Tapi tak apalah. Saya nak tunjuk sebab dia. Ini Location. Ini sebenarnya ada keluar surat mencari apa namanya tanah compensation sebab projek pembesaran Masjidil Haram. Dapat kaitan ni yang tadi bulan 8 kemarin. Kan? Akibat di bulan 8. Okey. Ini report tahun 2013. Dia kata end of 2013 lagi 2 apa nama dia sebut dia 2 million. Masa ni 1.5 million square meter. Saya duduk kan? Kecil. Macam tu. Jadi memang so benda semua ada cerita-cerita dalam buku lah. 2013 okey. Ini antara benda yang dalam buku lah. Buku ni saya bukan cerita pasal Muhammad Amin je. Saya cerita tentang sejarah berkaitan dengan keluarga Laksamana ni daripada zaman Sunda Pasai, Merah Silu. Sebelum tu lagi kerajaan Pelak. Kan? Kau tu ada kaitan pula kan? Ada kaitan dengan Beruas. Beruas dia. Lepas tu ni ada kaitan dengan kerabat Raja Aceh dengan Bugis. Beruas yang keram tu. Kota Keram kan? Kan? So ada sejarah dia lah pasal keluarga Laksamana asal usul apa semua. Lepas tu pasal semua Amin semua cerita ni sampai isteri dibuang apa semua ni. Tajuknya kata lebih. Lepas tu Kira yang tadi tu memang dalam buku ni? Dalam buku ni 576 surat. Asbab dia. Asbab saya dapat saya info ni saya gunakan British dokumen macam-macam dan macam-macam semua termasuk lisan. Sebab okey lah. Sebab saya kena bantu untuk menjawab. Tapi jumpa balik dokumen ni? Yes. Sebenarnya antara dokumen tu musuh yang bagi. Tapi orang pihak lawan ni interpret macam ni, saya interpret macam ni. Saya cari pula apa macam ni. Di buku memang ni. Sebab bila dah banyak aku tak ingat lah baik. Sistematik tu menjadi buku kan. Bila jadi buku, kita dah ada kat mana dekat. Kita pergi dekat. Dia tu jadi dokumen benda juga. Yes. Jadi sebenarnya saya memang nak buka buat cerita Laksamana pasal tadi sebenarnya ada hubungan dengan Laksamana Kedah pun ada kan. Hubungan yang macam Muhammad Salman, yes. Sebab salah seorang isteri Muhammad Amin, dia yang saya dapat dari ada nama isteri lah. Kan? Salah seorang nama dia Wan Nursudia binti Muhammad Salman. Wan Nursudia
Wan Mansana binti Laksamana pada Raja Wan Ismail Kedah yang orang cakap juga dalam kasus sudah cakap. Jadi daripada perkahwinan tu dapat ada doktor saya lah orang kaya Asyad. Jadi dia ada isu macam tu orang kaya Asyad dia sebab perkahwinan ni kan. Jadi okey ni overview lah dapat. Okey ni last sekali lah. Last sekali sebab ni saya tulis penutup kenapa perjuangan yang belum selesai. Suatu perjuangan, maknanya suatu perjuangan bukan nak cakap sebenarnya bukan sebagai ketua Sultan Melayu Saleh yang dimaksudkan. Ini melibatkan diri kan, sebab apa yang berlaku sekarang adalah efeknya dan tadinya daripada pejabat kau. Okey, tapi dia juga contohnya civil service itu memang bagus lah. Tapi ada yang negatifnya tadi itulah bila kita ni sampai peringkat orang lain pun boleh bersoalan kita kalau syariat kita dianggap itu dia. Jadi pada saya itu perjuangan yang belum selesai. Kita kena bergerak lagi. Yes, kena bergerak lagi siapa yang faham kita bagi orang faham apa semua kan. Memang saya usulkan itulah. Betul. Jadi ni overview buku tu lah. Lagi pun kita kena tanam tak sifat kita, sifat kemalayan kita juga. Jadi kita kena kuat. Yes. Betul. Jadi itu dia. Okey, jom Ustaz, terima kasih. Ini nak tengok boleh Google ataupun masuk dekat macam ni. Link masuk dekat Chrome ke apa. Google senang je. Perkataan merah silu. Memang jumpa. Dua perkataan MERAHSILU. Kalau jumpa situ akan nampak situ ada catatan merah silu. Lepas tu nak cantik lagi pergi ke bawah paparan web. Sebab apa? Paparan dia dekat handphone dia dapat lepas juga artikel dia. Yang dalam web punya akan nampak sekali post artikel. Dalam ni aja ada lebih 2,700 artikel. Sokong cerita berjalan, cerita ilmu macam-macam lah. So link tu banyak kan. Yes. Jadi boleh lah apa kalau kita buat Chrome tu kita add bookmark lah. Boleh. Okey. Jadi tuan dah nampak gambar kan? Semua kita nampak perjalanan tu sebenarnya asas tu. So barulah kita tahu buku ni buat ni dekat mana. Apa yang kita nak perlu cari semua ada jawapan dalam ni. Ya, okey. Saya satu daripada segi faktualnya saya lebih menceritakan pada asal-usul Pulau Kelaksamana sampai kepada zaman apa nama semua Amin ni melibatkan Datuk saya orang kaya Asyad ni sebab cerita dia cerita yang hilang dan sejarah yang hilang. Jadi saya mengkorek balik kan. Dan sebenarnya cerita ni tuan-tuan dan puan, tadi dia tanya kenapa Merah Silu, saya cerita pasal zaman saya UK. Saya belajar matematik, lepas tu saya jadi wartawan, lepas tu saya lalu saya jadi penulis buku. Sampai buku saya ke 14. Kenapa semua itu? Betul. Sebenarnya ini adalah soal perjuangan dan tanggungjawab. Yes. Tanggungjawab dalam darah daging ni, saya tak tahu kan sahabat, pada pilihan saya dan perjalanan saya. Kalau kita ni direzekikan jalur nenek moyang kita ni ada pejuang, ada wali dan keluarga saya wali pun ada, pejuang pun ada yang kan. Jadi bila Allah bagi satu kelebihan tu, IQ kita pun lebih sikit daripada biasa. Kan? Jadi untuk apa tu? Orang bagi kelebihan tu apa tu? Adakah untuk kita jadi kaya daripada diri sendiri macam Now pujuk kan? Tak ada. Sebenarnya benda tu akan datang dengan rasa tanggungjawab. Dan rasa tanggungjawab tu tuan, kalau kita dapat benda tu dan kita tak cuba usulkan, kita tak akan senang duduk. Betul? Kan? Kita tak boleh jadi kaya ke apa, tak esok jawapan ni. Jawapan ni adalah kita ada kerja dan kita kena kenal kerja. Benda tu lah yang kita going make sense in your life. Allah bagi kekuatan kepada kita. InsyaAllah. Perjalanan kita masih jauh lagi. Alhamdulillah lagi satu pun ini adalah peluang juga kita sendiri pun tak tahu. So kita benar belajar. Apa yang perjalanan hidup orang pun kita tak tahu macam mana perjalanannya. Itu kita boleh belajar juga. Macam mana kegangan, bagaimana orang dulu berfikir. Dia punya jauh sampai ke sekarang. Oh ini cara ni, apa sebab dia buat ni, apa sebab ni. So benda ni juga bagus untuk kita juga adik-adik tuan-tuan perempuan yang orang kata bertapak untuk mengenal sejarah pun salah satu. Ini juga salah satu buku yang kita boleh baca. So kalau cerita pasal buku ni tuan, berapa harga? Okey, buku ni harga asalnya agak mahal lah. So RM9. Tapi kalau orang tahu faham nilai konten, RM9 nanti. Tapi untuk di sini ada diskaun 20%. 20% boleh dapatkan di situ belakang situ. Mana? Taman Pustaka. Taman Pustaka. 10% tu kira RM80 lah, 80 plus lah. 80 plus lah. Jadi kalau
tuan-puan nak tahu cerita dan semangat insyaAllah. Berguna benda macam ni, satu pengalaman saya adalah kalau kita bawa satu perjuangan dengan niat yang betul, dia bukan kosong tuan. Bukan kosong, benda yang ada roh. Benda ada roh ni kalau kita pegang, kita tak faham pun Allah boleh faham. Itu dia ada dimensi lain kan. Nak faham kan, ulama banyak dia kena baca apa nak cakap benda kan. Tapi kadang-kadang macam tu kan. Jadi kalau tuan-tuan saya nasihat ni kan, cadangan saya kalau tuan tak dapat buku ni, tak tahu mana nak mula, dan tuan bermula dengan kenapa saya mula buku ni. Soalan siapa ya? Saya balik pada ni ya. Saya tunjuk belakang sikit ya. Okey, tanah Laksmana di Mekah boleh bermula dengan bab ni 431. Apa Ustaz? Saya ada isu dia. Isu dia pembacaan di Mahkamah Syariah Ipoh. Kita tak running tuan. Benda ni, kes ni daripada 2019 tengah running lagi di mahkamah lagi. Saya 12-13 ni di Mahkamah Syariah di Ipoh ada kes lagi pukul 10 pagi kan, tentang ni. Sebab pun apa yang berlaku adalah saya malu juga, ni cakap pun tak baik kan, tapi dia sebab dia orang ada dokumen, dia orang ke depan, dia tak bertemu orang lain. Lepas tu dia kata belah kita tak layak sebab dia ada orang meninggal lawan. Jadi dia tak pesan pun belah kita, jadi kita pula kena jawab. Kena balas lah. Kena balas tu sebabkan saya lah. Ini yang sebab lah. Tapi yang sebenarnya di sebalik semua ini semua soal perjuangan. Apa sekarang ya? So, saya rasa tuan-tuan mesti pernah jumpa orang-orang yang bercerita pasal akhir zaman, eskatologi dan sebagainya kan. Sebab banyak benda tanding akhir zaman tu dah zahir dah sekarang ni. Gaza lah apa semua. Orang sekarang orang kata menunggu masa bila lah nak jadi, orang kata datangnya zaman Imam Mahdi dan sebagainya kan. Dah berlaku lah. Tapi sebelum kan, zaman Imam Mahdi yang kita temu, yang dihajati oleh semua orang mukmin kalau hidup zaman keemasan. Kita Islam ni memang berjaya dan keemasan zaman kewalian. Tapi sebelum boleh sampai zaman tu kena lalu pancaroba. Dekat ni pula. Dekat ni lah kita nak takkan besok. Kita ni kat mana besok? Nanti kena menguji dengan apa? Murti tajam bawah. Kita ni kat mana kan? Takut-takut kita zaman kita juga ni. Jadi kan ini sebenarnya kita ni adalah kita kena perjuangan. Kalau tuan-tuan apa pergi kat situ kan, pergi kat situ buka buku selak-selak tengok sini apa rasa insya-Allah. InsyaAllah. Okey tuan, ada soalan ke? Mungkin ada sesiapa apa kita sang? Saya ada masa sama? So kita ada lagi 5 minit lah. Okey, kita ada lagi 5 minit 4,000. 4.15, so lagi 5 minit. 5 minit Oh 5 minit dah kena dah. Kita dapat 1 jam lah. 5 minit plus kata. Okey, boleh. Okey, ada apa-apa pertanyaan ke apa? Tak kira lah. Tentang buku ke, tentang buku kan. Ataupun tadilah saya dah bagi link tu baca ni. Sebab apa dalam saya punya tulisan, saya suka cerita bila berjalan saya bercerita. Lepas tu pergi masuk di semua saya bercerita. Itulah saya pernah cerita. Tapi ada macam-macam benda lah. Macam-macam benda kita ada. Tapi online boleh beli kan? Beli online. Beli online saya tak set. Pustaka tu ada lah. Ada yang rumah nanti bukan datang sini beli kan. Asal boleh cari kalau Facebook pustaka tu ada lah. Apa kalau Merah Silu tu pergi Facebook ada. PM boleh. Kontak dengan Facebook pun boleh. PM boleh. Tak ada apa-apa nak tanya. Ada tuan-tuan dan puan ada soalan ke yang bertanya kalau tentang perak pun boleh. Ada orang perak kan ni? Ada orang Ada perak. orang perak kat sini. Ada Leo. Cuba kata kan? Leo Ada. Ada. Saya orang kamu saya lain. Masa sekat-sekat belakang kamu perak ke? Ada orang perak dulu. Perak mana? Video. Sebab pasal video ni, dalam salah sila Laksamana tu, Laksamana pertama dikenali sebagai Tuan Video. Sebab dia buka kota tu Kuala Video. Sungai sekarang ni kalau kita sekarang Kuala Sungai Video ada kampung dia Sebatang. Kan? Kalau dulu zaman ni seberang tu kota. Kemudian tahun 1826 dibina di Sebatang, itu pusat mana masa 1826 dan sampai kemudian sekarang dia tak ada bangsa sangat lah, dia cuma orang besar melak gitu je. Tapi saya cakap kalau sungguh lah kan nak bawa perjuangan tu ada, dia kena bawa sebenarnya
orang bagi dalam keturunan ni ada pangkat ni bukan untuk lagak itu. Dia ada peranan. Dan peranan tu tak apa kepentingan politik Sebab politik cakap ni satu masalah kita lah. Bangsa lain tak kira parti mana naik, kalau parti dia ceritanya kita pasal sekolah dia, pasal bangsa dia, letak tu dia jadi isu pekor sebab menteri dia turun. Tiba kita lain politik lain apa semua, oh ni sokong ini segala apa. Sebenarnya itulah kerja bangsawan, kerja raja ni apa politik. Dia menjaga kepentingan first sekali tadi orang Melayu dan asal agama lain tanpa mengira parti. Dia payung. Dia payung tu patutnya buat kerja tanpa terikat dengan undi. Undi ni boleh dibeli. Undi ni syarikat besar boleh bagi sumbangan, kita datang hutang undi. Bangsawan yang betul dia tidak. Dia diberi kelebihan akal, dia ada penampilan, dia ada pembawakan, dia patutnya menyelesaikan persoalan rakyat. Dan agama Islam dan ada Islam lain saja. Okey, tuan-tuan dan puan. So ada lagi soalan? Tu ada orang perak lagi? Ada lah. Kalau saya bagi soalan saya jawab sendiri ya. Tapi tak apa. Kita buat inilah. Itu perkongsian kata Yalah. So kalau sejarah saya ke sejarah saya? Orang Rawa. Orang Rawa Dalam tadi ke? Kopek. Yang saya tahu orang Rawa ni banyak datang ikut ketua-ketua orang Rawa ni lepas zaman Perang Padri. 1820-an Perang Padri ni yang mana pemimpin perang dia adalah pada Negeri Lemah ni melawan Belanda. Itu dia punya Padri, bukan Padri. Orang putih bukan Padri. Sebab pada dia yang lead tu Padri. Jadi orang Rawa banyak kan. Betul, bukan lagi sebenarnya punya dobatnya tu. Tapi kan satu cerita sebenarnya pernah dengar lah pasal orang kata bangsa Rawa yang jenis budak-budak lagi tak Patah tanah tu. Patah tanah. Sebab dia keturunan juga tu. Sebab itu keturunan Raja Rawa. Keturunan Raja Rawa. Tapi sebenarnya saya cerita keturunan Raja Rawa ni sebenarnya Raja Bugis. Oh ya ke? Kau tak tahu dia? Dia sebab apa ada berlaku satu peristiwa Raja Rawa tu dia terbunuh nanti dapat putus keturunan. Jadi dia dari cari siapa yang boleh ganti Raja dia. Dia sudah nak anak. Lepas tu letak anak-anak Raja banyak mati. So dalam dapat dia ada anak Raja punya di Sumatera. Tapi dia kena letak masyarakat dia. Sebelum dia tanah dia kena buat kesalahan. Dia tak tanah tu. Saya dengar lah kita macam tu. Akan dulu tu lah. Kan. Tapi yalah masing-masing ada perangai dia. Sebenarnya kalau kita cerita dulu tu banyak gaduh juga. Sebab ada saya faham ada yang masa kita mengikuti masyarakat Selangor yang kita masyarakat pada sebenarnya kita cerita ni di Pesta Buku Selangor. Satu perkara saya tegak nak sebut. Saya tak cerita benda dalam buku. Tapi menurut cerita bapak saya pernah sebut dalam keluarga kami yang moyang dulu ada kes buah payung. Saya pelik dengan cerita tu. Kes buah payung. So sebab saya dengar tu. Memang ada. Tapi kes buah payung ni kes kita balas sekarang semua. Nama kes tu. Namanya kes buah payung. Dan tak kenapa tu boleh Google ada kata besi berdebu. Ada lah. Cuma saya pun pelik dengan cerita sebab apa? Saya lepas ni nak pergi Perak. Jadi saya sekarang bercerita pasal Perak. Dalam buku ni ada cerita kaitan di Selangor. Ada kaitan. Sebab ada kaitan dengan kenapa dengan Bugis beliau ni ada semua ada kena sebenarnya. Yang lagi semua. Belah semua ini kan cerita sama semuanya ada saudara. Okey lah. Ada saudara dia tapi kadang-kadang dia dulu ada bergaduh betul dia balik. Kadang-kadang gaduh pun paduai. Adik-beradik boleh perang. Tak jauh pun. Macam-macam lah. Jadi bila semua ni ingat saya ni bukan cerita ni lepas ni nanti saya nak naik lalu tak tahu lah macam mana kan. Saya boleh Selangor ni sampai ke Taipei. Lepas tu saya sambung tapal dan sampai Kokeh. Jadi ada kesinambungan di sini. Adalah satu dulu cerita tu. Okey tuan-tuan dan puan. So pada masa tuan-tuan dan puan, buku ni masih lagi dijual. Di kalau tuan-tuan pergi ke Taman Pustaka Yayasan Karyawan, ada masih lagi dijual. So tuan-tuan dan puan ambil kesempatan untuk membeli buku di sana kerana diskaun 20%. 20%. Sebenarnya pesta buku Antarabangsa Selangor ni. So kita pun dah bercakap di masa. So kata-kata akhir tuan, beras dulu. Kata-kata air saya. Kata akhir. Dia ni kan kita ni hidup kita ni tuan-tuan bila kita selalunya ikut apa orang cakap
Kita mesti belajar peringkat selagi boleh, lagi tinggi masih mesti kita gitu. Tapi ujungnya kan, kita ni sebenarnya hidup untuk apa? Adakah kita hidup untuk jadi engineer kan? Itu masing-masing lah. Goal kita. Ya. Dia goal tu mungkin kita tetapkan. Tapi sebenarnya setiap daripada kita di kita ni, sebelum kita turun ke muka bumi, janji. Yes. Dia janji dia Mana Mami dapat? Quran. Kan? Bila roh ni Mana Mami Allah dapat tanya dia? kan. Alastu birok Mana itu. Mami dapat dia punya Ustaz? Adakah aku Tuhan kamu? Kan? Lepas tu roh menjawab, bala syekna, bahkan kami menyaksikan. Itu umum. Nah, Dapat segi pengajian saya, siap kita orang ni sebelum turun bumi, Allah tunjuk kita punya preview. Ini cerita kau. Ini cerita kau. Ini cerita kau. Setuju tak? Okey. Roh ni dia macam artis tau. Artis yang paling, orang kata bukan artis yang drama. Artis yang seni. Kalau artis seni bagi skrip drama, okey, lepas ni kau masuk sekolah besar, kau universiti, kau jadi orang kaya, kau Perutan dia lah. jadi contoh-contoh. Kalau orang artis, apa pun cerita, mana cabaran dia? Kita ni sifat manusia kita ni, hidup yang best, dia mesti ada mengatasi cabaran. Kan? Jadi, dua artis tadi bila Allah bagi skrip, sebab apa skrip Allah perfect. Oh, okey, aku setuju. So, tu bumi. Masa tu kita lupa skrip kita. Bila kita lupa skrip kita, mungkin kita ada tengoklah lahir dalam kalangan orang miskin apa, kita dah betul kita tak bekerja target kita. Dah kita pun komplain. Konten sebab sebenarnya kita tak tahu. Kalau kita tahu apa tujuan kita, semua kita ni ada perjuangan. Situlah terletak makna kehidupan kan. Jadi kalau dalam akhir zaman ni kita dalam bab perjuangan, inilah dia perjuangan dia bila kita connect kan, insyaAllah lah kalau kita masuk tarikat ke apa, kita connect dengan Allah melalui kita akan dapat cerita. Awak pergi kerja apa sebenarnya? Baru nampak jalan. Baru nampak jalan, baru hidup ada makna. Selamat tu nampak lah. Yes. Alhamdulillah. So itu saja tuan. Merah simple jadi titik. Itu ibu dia lah. Buku yang ini kan? Ada. Sebenarnya buku ni saya nak ajarkan pada moderator, tapi saya jangan berawal sama moderator. Saya benar betul. Saya dapat lah. Nampak lah? Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. So saya Okey. Banyak tak beri. Ini rare. Bila tunjuk. Sebab apa orang yang kata moderator, saya tak dapat konten dan dia pun hilang. Apa dah hantar? Tak hantar. orang perak apa tu? Kompeng apa? Perak. Kalau saya cakap rawa tak kau macam faham. Bunyi macam Negeri Sembilan. Ya ke? Rawa kan? Okey. Bunyi macam Negeri Sembilan. So, terima kasih Tuan Rahman kerana apa bersama kita. Yelah, dekat sejam ni Tuan Rahman. Yelah. Hujan, rezeki ni. Alhamdulillah. Dan so saya mohon maaf kepada Tuan Merah Silu. Kalau ada kita silap kan, kita berkongsi kan. Terima kasih banyak lah sampai. Terima kita lebih terjun dulu. Banyak belajar sebenarnya. Banyak belajar. So Tuan Rahman. So Tuan dah masih ada dekat sini kat booth nanti Sebab hujan ni saya keluar sekarang pun tak nampak lah. Bapak dah mamam dulu. Boleh berjumpa dengan Tuan Merah Silu. InsyaAllah. Tanya Nak tanya apa boleh jumpa saya lepas situ dulu lah. nak lepak Boleh dulu. restu tak memusahkan. Jadi boleh jalan-jalan tengok dulu. So pada masa-masa kita dan saya mohon maaf lah kalau ada terkesal bahasa ke tersalah lorat ke kan. So itu saja tuan. Okey, terima kasih banyak. banyak. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.